Yeah, tudung cai. Tiada lain menggantikanmu. Nobody City hatchback. Dah, cukup. Hari ni kita nak cerita pasal Honda Civic hatchback bang. Oh, yang baru ni? Ya, suruh orang subscribe dulu. Nak tahu tak cerita Honda Civic yang baru ni, hatchback dengan yang akan dilancarkan nanti. Tapi tolonglah subscribe sikit. Penat ni, berpeluh tau. Okey? Tekan lonceng. Dah. Alah, baru nak tangkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Pada awal tahun ini, Honda USA dia dah launch Honda Civic generasi terbaru, generasi ke-11 atau Honda FE. Tapi dia launch yang tu yang model sedan saja. Tetapi beberapa minggu lepas dia launch pula yang hatchback. Semua orang review, semua orang bercerita pasal Honda Civic ni. Sebab apa? Sebab Civic ni sangat penting bagi Honda dan juga peminat-peminat di seluruh dunia. Tetapi ada lagi tapi ni, hatchback ni tak dijual dekat Malaysia. Sekarang model sekarang ni cuma dijual dekat negara jiran kita, dekat Thailand dan juga dekat Indonesia. Dan ada satu fakta yang menarik, kerana di Indonesia dia tak jual sedan. Yang Civic Ketam tu dia cuma jual hatchback dan juga hatchback Type R. Tetapi dekat Thailand dia jual dua-dua, sedan dan juga hatchback. Okey, untuk pasaran Asia Tenggara, Honda Civic hatchback yang sekarang, yang FK7 tu, dia dibuat di Thailand, kemudian dieksport ke negara-negara Asia Tenggara. Jadi, hari ni kita nak bercerita tentang Honda Civic hatchback generasi ke-11 yang paling baru saja di launch dekat USA. Harga pun tak ada lagi. Okey, kita nak bercakap dari segi apa dulu ni? Reka bentuk. Dari segi design, kalau kita bandingkan dengan Civic yang sekarang, yang generasi baru ni kurang sporty. Dia lebih kepada eksklusif dan lebih berbentuk elegan. Rekaan keseluruhan itu lebih ke Eropahan kalau kita nak bandingkan kalau design style Jepun kan. Jepun ni dia jenis banyak line, sibuk sikit macam yang Civic sekarang ni. Okey, tapi kat mana sebenarnya cantik Civic ni kalau kita tengok? Dekat bahagian tepi. Somehow, saya tengok Civic yang hatchback yang ini nampak badan dia lebih proportionate berbanding dengan model sedan. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab mata saya nampak macam tu lah. Okey, kalau kita tengok dekat hood depan dia tu nampak panjang kan. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan model Ketam sekarang ni, hood depan yang Civic baru ni, tiang A tu dia dah anjak ke belakang sikit, lebih kurang 3 inci. So, menampakkan macam bonet depan tu panjang. Contoh macam kereta Eropah ni, dia suka design-design macam ni supaya kelihatan kereta tu macam rear wheel drive lah. Padahal, enjin kat depan dan pacuan roda depan pun. Dari tepi ni juga kita boleh nampak garisan badan, shoulder line dia, dengan roof dia turun ke bawah tu, dia lebih nampak siluet macam 4-door coupe berbanding hatchback tu sendiri. Kalau kita tengok dekat lampu belakang dia tu, kalau compare hatchback dengan sedan, langsung tak sama. Yang hatchback ni dia design dia lain sikit, kemudian dia ada satu macam bar lampu dekat tengah tu. Saya tak pasti sama ada dia LED bar ataupun reflektor. Nanti dah real baru kita tengok. Kalau dibandingkan dengan FC, langsung tidak sama. Design dashboard yang baru ni dia memang sama dengan model sedan lah. Dia lebih clean, lebih simple dan nampak lebih mahal, menjadikan Civic ni nampak lebih mewah. Dah tak ada dah lekuk-lekuk yang sibuk bertingkat-tingkat. Cuma ada 2 layer yang simple. Contohnya dekat bahagian meter cluster dia tu, dia sekarang dah pakai full digital meter 10.2 inci yang boleh di-customize lah. Okey, untuk infotainment dekat bahagian tengah tu dia dah pakai floating screen. Tengok macam Accord baru dan model-model Honda baru semua dah towards design macam ni. Dekat tengah tu dia didatangkan dengan 2 varian. Low spec dia datang dengan skrin 7 inci, high spec dengan skrin 9 inci. Dan biasalah kereta dah moden 2021 mestilah ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Dan untuk sistem audio, untuk varian yang paling tinggi dia bagi 12 speaker daripada Bose. Dari segi design lagi, kalau kita tengok konsol tengah tu, kalau FC sekarang ni macam ada banyak benda, tapi untuk yang FE yang terbaru ni, dia cuma ada gear lever, drive mode, parking brake dengan brake hold tu dia letak dalam satu line je. Nampak lebih kemas dan juga lebih tersusun. Dan menurut Honda lagi, bahagian dalaman kereta ni memang dia menggunakan material-material yang lebih baik dan juga lebih mahal. Honda Sensing nama dia macam lama, tapi sebenarnya teknologi pada FE ni lebih baru sebab dia menggunakan single camera system. Kalau yang lama tu dia pakai kamera dan juga radar. Menurut Honda, sistem baru ni mempunyai ruang sensor yang lebih besar dan juga lebih tepat dan juga lebih cepat. Dia bukan saja mekanisme tu baru, sebenarnya software dan prosesor juga
telah dinaik taraf. Contohnya, dia boleh detect pejalan kaki, orang naik basikal, kenderaan lain, garisan jalan, signboard, termasuklah bila Johnny nak melintas. Selamat Johnny. Untuk pasaran US, dia dapat dua pilihan enjin iaitu 1.5 turbo dan juga 2.0 VTEC NA. Yang untuk 1.5 tu dia menghasilkan power 180 PS dan juga 240 Nm torque. Untuk 2.0 tu 158 PS dan 187 Nm torque. Untuk Japan dia lain sikit. Dia pakai 1.5 turbo saja tapi power dia tinggi sikit, 182 PS dan 240 Nm torque. Transmission macam mana? CVT lagi? Betul, dia pakai CVT lagi. Tetapi ada satu berita baik, untuk hatchback ini dia menawarkan 6-speed manual. Tapi belum tentulah masuk kat Malaysia manual ni. Dan walaupun ramai orang komplain CVT tak sedap, sebenarnya CVT baru Honda ni dah di-improve dari segi mechanical dan juga software. Maksudnya CVT ni lebih sensitif dan juga lebih sedap. Lebih sedap. Macam biasalah, kalau sedan tu dia panjang, kalau yang ni dia pendek. Untuk hatchback ni dia kurang 125 mm berbanding model sedan. Dan kalau kita tengok dari segi design, yang saya perasan cuma kat bahagian depan tu. Kalau sedan dia pakai grill biasalah yang ada garis-garis macam tu kan. Tapi untuk model hatchback ni dia pakai grill honeycomb. Honeycomb ni memang istimewa sikit lah. Apa lagi yang lain? Okey, yang hatchback ni suspension dia lebih sporty dan juga steering dia tu lebih rigid dan lebih sensitif kepada pemandu. Biasalah yang beli hatchback ni mesti mak-mak racing. 160 tak goyang ni. 160 bang. Tak goyang. Dan yang terakhir sekali, menurut Honda, yang hatchback ni dia punya noise, vibration dan harshness, NVH dia lebih baik berbanding sedan. Pelik juga. Kereta sport lagi senyap daripada kereta family. Okey, itulah tadi sedikit tentang Honda Civic Hatchback. Dan soalan yang mungkin paling ramai tanya, masuk Malaysia ke bang? Kami dah riki-riki. Sebenarnya jawapannya lebih kepada tidak. Okey, dia macam ni. Dekat Malaysia ni last Honda Civic jadi hatchback pada zaman EK. Itu last 1999 kot. Memang dah lama. Lepas pada tu memang Honda Malaysia dia dah study orang Malaysia lebih suka sedan berbanding hatchback. Mungkin juga ramai yang tak percaya, tetapi data tidak pernah menipu. Okey, angka jualan kereta Honda pada tahun lepas 2020 yang paling tinggi tahu kereta apa? Honda City. Yang nombor 2 Jazz? Bukan. Honda Civic. Nombor 3 apa Jazz? Bukan. Honda HR-V. Nampak tak? Jazz tu walaupun dia hatchback. Apa dia ni? Apa ni? I like the hatchback, my man. Okay. Oh yeah. Yeah, what's up, my man? Nothing is up, everything is down. Please, down your subscribe. Down your click into share. Okay, don't forget. Press the button. Make it down, man. Lonceng. Lonceng, yeah.